1. Perjalanan Nabi SAW ke Taif. Setelah mendapat tugas kenabian, Nabi SAW menjalankan usaha dakwah selama 9 tahun di Mekah dan terus berusaha demi petunjuk dan islah kaum baginda SAW. Kesemua orang kafir Mekah berusaha sedaya upaya untuk menyusahkan dan mempersendakan baginda SAW serta para sahabat radhiyallahu anhum dengan berbagai-bagai cara tanpa melepaskan sebarang peluang yang ada kecuali segolongan kecil orang yang telah memeluk Islam dan segelintir orang yang menolong baginda walaupun masih belum memeluk Islam. Bapa saudara baginda SAW, Abu Talib juga telah antara mereka yang baik hati. Walaupun tidak memeluk Islam, dia tetap membantu baginda SAW dalam semua segi. Selepas 10 tahun baginda SAW menjadi Nabi, apabila Abu Talib meninggal dunia, orang kafir pun mendapat lebih banyak peluang untuk menghalang penyebaran Islam dan menyeksa orang Islam dengan berbagai-bagai cara secara terbuka. Nabi SAW telah pergi ke Taif dengan anggapan bahawa di sana ada kabilah Saqif yang ramai bilangannya. Sekiranya kabilah tersebut memeluk Islam, maka kaum muslimin di Mekah akan mendapat keselamatan daripada segala kesusahan tersebut dan Taif akan menjadi pusat penyebaran Islam. Setelah tiba di sana, baginda SAW telah berbicara dengan 3 pembesar yang dianggap tinggi darjatnya. Baginda SAW menyuruh mereka kepada agama Allah SWT dan berusaha menarik perhatian mereka untuk membantunya. Walau bagaimanapun, mereka bukan sahaja tidak menerima ajaran baginda SAW, sebaliknya telah menjawab secara kasar dan tidak berakhlak sekali. Sekurang-kurangnya mereka patut melayan tetamu yang baru datang dengan baik, sesuai dengan sifat suka melayan tetamu yang memang termasyhur dalam kalangan bangsa Arab. Sebaliknya mereka telah menjawab secara kasar. Mereka juga tidak rela Nabi SAW tinggal di sana. Nabi menganggap mereka yang merupakan pembesar kaum ialah orang yang baik dan akan bercakap dengan sopan. Tetapi salah seorang daripada mereka telah berkata, "Oi, engkaulah orang yang Allah hantar sebagai Nabi? Engkaukah orang yang Allah hantar sebagai Nabi?" Yang kedua berkata, "Tidakkah orang lain dari engkau, ya Allah, yang Allah temui untuk diutus sebagai Nabi?" Yang ketiga berkata, "Aku tidak ingin bercakap dengan engkau kerana kalaulah engkau sememangnya Nabi sebagaimana didakwa, maka tidak layak untuk orang seumpama aku bercakap dengan engkau. Sekiranya engkau seorang pendusta, aku tidak ingin bercakap dengan orang seumpama engkau." Apabila Nabi SAW tiada menaruh harapan lagi terhadap pembesar-pembesar itu, baginda SAW cuba bercakap-cakap pula dengan orang lain, kerana baginda SAW ialah seorang yang mempunyai hemah dan kecekalan seumpama gunung. Malangnya, tiada seorang pun yang sanggup menerima. Bukan sahaja mereka tidak menerima, bahkan mereka telah berkata kepada Nabi SAW, "Keluarlah dari bandar kami ini serta merta. Pergilah ke mana-mana yang kamu suka." Baginda SAW sudah langsung tiada menaruh harapan lagi terhadap mereka. Maka baginda SAW telah memulakan langkah untuk pulang. Mereka telah menghantar budak-budak untuk mengejar, mengejek
mempersenda dan melontari baginda sallallahu alaihi wasallam dengan batu, hinggakan kedua-dua kasut baginda sallallahu alaihi wasallam dilumuri dengan darah yang mengalir. Dalam keadaan itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang. Baginda sallallahu alaihi wasallam sudah selamat daripada pengacau-pengacau tersebut. Baginda pun berdoa, "Ya Allah, kepadamu aku mengadu kelemahanku, kekurangan daya upayaku dan kehinaanku pada pandangan manusia. Ya Allah Arhamar Rahimin, Engkaulah Tuhan orang yang ditindas. Engkaulah Tuhanku, kepada siapakah Engkau menyerahkan diriku ini? Kepada orang asing yang memandangku dengan penuh kebencian, atau kepada musuh yang menguasaiku? Sekiranya Engkau tidak murka kepadaku, maka aku tidak peduli. Namun afiatmu sudah cukup buatku. Aku berlindung dengan nur wajahmu yang menerangi segala kegelapan, dan teratur di atas nur itu urusan dunia dan akhirat. Daripada Engkau menurun kemarahanmu kepadaku, atau Engkau murka kepadaku, kepadamu lah aku tak merayu sehingga Engkau reda. Sehingga Engkau reda. Tiada sebarang daya untuk melakukan kebaikan, dan tiada upaya untuk meninggalkan kejahatan, kecuali dengan bantuanmu." Dengan doa sedemikian, bersemaraklah sifat qahar Allah, Raja segala kerajaan. Lalu Jibril alaihissalam datang memberi salam dan berkata, "Allah Subhanahu wa taala telah mendengar perbualan kaum itu dengan tuan, dan telah mendengar jawapan mereka, serta menghantar satu malaikat yang berkuasa ke atas gunung ganang. Perintahkan sahaja malaikat itu supaya melakukan apa-apa yang tuan kehendaki." Selepas itu malaikat tersebut memberi salam dan berkata, "Saya akan menunaikan segala yang diperintahkan oleh tuan, sama ada diperintahkan supaya saya melagakan bukit bukau di kedua-dua arah yang akan menyebabkan mereka semua akan hancur, atau apa-apa sahaja hukuman yang tuan tetapkan." Baginda sallallahu alaihi wasallam ialah seorang yang amat pengasih lagi belas kasihan. Baginda sallallahu alaihi wasallam telah memberi jawaban, "Aku tetap menaruh harapan kepada Allah Subhanahu wa taala bahawa walaupun mereka ini tidak memeluk Islam, pasti akan lahir orang yang akan menyembah Allah Subhanahu wa taala dan beribadat kepadanya dalam kalangan anak-anak mereka." Keterangan. Inilah dia akhlak peribadi mulia seseorang yang kita kononnya berbangga-bangga menjadi pengikutnya. Sebaliknya, apabila kita sendiri mengalami sedikit kesusahan atau kita dilempari dengan kata-kata kesat, kita akan menjadi begitu marah sehingga kita menaruh perasaan dendam yang tidak padam-padam seumur hidup kita terhadap orang yang telah menyakiti kita. Kezaliman demi kezaliman kita lakukan ke atasnya, sedangkan kita mengaku yang kita ialah pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengikut jejak langkah baginda sallallahu alaihi wasallam. Setelah menanggung kesusahan dan penderitaan yang sebegitu dahsyat, baginda sallallahu alaihi wasallam sendiri tidak pun mendoakan keburukan kepada mereka dan tidak juga mengambil sebarang tindakan balas. Jadi insya-Allah apa yang kita dengar daripada kisah para sahabat, kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana penderitaannya, kepedihannya, kesukarannya untuk berhijrah ke Taif. Jadi apa yang kita dengar daripada kisah ini kita dapat beramal dan insya-Allah kita sebarkan kepada orang-orang yang sekeliling kita insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.